والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jadi sebagaimana yang lepas-nya, minggu ni kita baca bab puasa. Minggu ni kita baca bab puasa. Dia tak ada pengumuman lagi dah. Esok ataupun lusa puasa. Umum dah. Dia tengok anak bulan petang ni. Petang dia tengok anak bulan. Malam ni boleh umum. Esok ataupun lusa. Jadi berkaitan dengan kita menghadapi bulan Ramadan, selalu diulang-ulang berkaitan dengan kelebihan bulan Ramadan, ganjaran yang ada dalam bulan Ramadan, anugerah, hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam bulan Ramadan yang tidak ada dalam bulan-bulan yang lain. Jadi kita nak dapat anugerah, ganjaran, hadiah yang tahu oleh Allah Subhanahu wa taala tidak semudah macam cerita. Dia banyak prasyarat dia. Banyak prasyarat dia. Sebagaimana kita cerita bab dunia, nak dapat anugerah dunia, nak dapat kelebihan dunia, dia banyak syarat dia, bukan semua orang boleh. Dunia sekalipun kita nak bagi anugerah, lepas tu semua orang boleh berlaku. Dia cukup syarat dia boleh. Itu dalam bab dunia, dalam bab agama pun sama. Sebab agama kita bukan bulan Ramadan. Agama kita bukan bulan Ramadan. Agama adalah kehidupan kita setiap saat, setiap masa, setiap hari. Daripada mula kita balik sampai kita mati. Mula daripada balik kira daripada mak ayah didik kita daripada umur 7 tahun, berkaitan dengan kehidupan dalam agama. Ini agama kita. Hak Ramadan sekali setahun itu adalah hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ni hidup singkat, tidak macam ummah-ummah yang terdahulu. Allah Ta'ala anugerahkan kepada ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1 bulan yang berlipat kali ganda kelebihan pahala, berlipat kali ganda. Yang mana kita tiap-tiap masa, tiap-tiap saat kita ada agama, terutama sekali pegangan yang diulang setiap kali dah. Pegangan itu setiap saat. Itu asas agama, itu usuluddin, itu tapak agama setiap saat. Kemudian kita mendirikan sembahyang, tiang agama tiap-tiap hari 5 kali sehari semalam. Ini agama kita. Kemat tapak agama, comel tiang agama, akidah kita akidah yang bersih. Semayang kita semayang banyak ikut garis. Kemudian hati perlu kita hati perlu yang bersih, bersifat dengan sifat yang baik, sifat-sifat yang mazmumah kita kiki buat untuk agama sepanjang masa. Allah Ta'ala hadiahkan kepada kita bulan yang penuh dengan keberkatan, bulan yang penuh dengan kesucian, bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh dengan kesucian. Jadi kita nak masuk bulan seumpama ni, kita pastikan kehidupan kita ni penuh dengan keberkatan agama. Kita jadikan kehidupan agama kita betul-betul agama yang suci. Barulah kita masuk bulan yang penuh dengan keberkatan, yang penuh dengan kesucian, kita akan dapat kelebihan ni. Kita masuk bulan yang penuh dengan kesucian, tapi akidah kita bukan akidah yang bersih, tidak ada kelebihan bagi kita. Kita masuk bulan yang penuh dengan kesucian, sembahyang kita pakai
cukup exercise diri je, kita tak akan dapat kelebihan kesucian bulan Ramadan. Kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan hati perut kita penuh dengan sifat-sifat yang mazmumah, riya, ujub, takabur, hasad, kasih pada dunia, kasih pada pangkat, kasih pada kedudukan. Ini semua sifat-sifat yang kotor. Kita bawa sifat-sifat yang kotor yang ada dalam hati kita masuk bulan Ramadan yang penuh dengan kesucian, kita kalau nak dapat suci juga tak akan dapat. Kita berapa puluh kali dah kita menempuhi bulan Ramadan, masing-masing berapa puluh kali dah masing-masing. Ada perubahan dalam agama kita. Masuk bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ada perbezaan antara bulan Syawal, bulan Sya'ban dengan bulan Syawal. Ada. Cuma bulan Ramadan puasa, habis bulan Ramadan raya, lepas tu balik asal. Dia agama seumpama. Sebab itulah kita jangan lupa dalam kita tazkirah dan kitab Minhajul Abidin dulu, kalau kita melakukan sebarang amal ibadah dalam keadaan pegangan kita bukan pegangan yang sebenar, amal ibadah yang kita lakukan jadi macam debu yang berterbangan, tidak ada nilai sedikit pun. Bukan kata setakat Ramadan sebulan. Kalau Ramadan sepanjang bulan pun tidak ada kelebihan, tidak ada apa-apa pun kepada kita. Itu Ramadan. Sama juga sekali seumur hidup, kewajipan kepada kita menunaikan haji, pergi ke tanah yang suci, tanah yang penuh dengan keberkatan, tanah yang mana berganda amal ibadah yang kita lakukan. Banyak syarat dia juga. Sebab itu hanya sekali seumur hidup untuk melengkapkan agama. Nak lengkap agama kena ada tapak agama yang sempurna, kena ada tiang agama yang sempurna. Kalau pergi kepada kesempurnaan agama, menunaikan haji sekali seumur hidup. Tapi kalau pegangan kita tak ada, nak tahu pergi Mekah pun tak ada apa-apa pun, melancong je. Balik cerita kat orang, balik cerita kat orang, kita nak pergi pulau ni yang kebelah-belah ni, nak pergi pulau Tuk cerita kat orang. Apa dia yang kita dapat? Dapat kebanggaan. Apa yang kita dapat? Boleh ziarah, boleh naik kapal terbang. Itu je. Di dalam agama kita ni, agama yang cukup mudah. Agama kita cukup mudah. Kewajipan sedikit sahaja. Kewajipan sedikit sahaja. Maknanya untuk kita menyempurnakan kewajipan agama, bagi orang yang nak kejar dunia sekalipun tidak tergendala. Bagi orang yang sepenuh masa nak kejar dunia sekalipun tidak terganggu ibadah-ibadah yang wajib. Ibadah yang wajib tidak mengganggu perjalanan dunia kita yang sepenuh masa kita kejar dunia sekalipun. Agama kita kejap pegangan, betul akidah ni dalaman. Semayang bang kita setakat 5 kali je sehari. Waktu pula waktu yang ada waktu panjang. Tak kata masuk ni semayang lalu, sibuk ke tak sibuk ke kena semayang lalu. Dah dia dipuas masa yang panjang tu semayang. Itu je agama kita. Itu setakat agama lah. Tapi pegangan ke semayang bang walaupun sikit-sikit yang bermutu, yang mana untuk memastikan pegangan kita pegangan yang sebenar, semayang bang kita yang sebenar, itu tanggungjawab asal kepada mak ayah kita. Didik kita daripada umur 7 tahun, sempurnakan didikan sebelum umur 15 tahun. Itu je. 8 tahun masa yang menjadi kewajipan pada mak ayah kita. Itu je. Lepas ada umur 15, kita nak kejar pada ilmu dunia semata-mata. Tak apa-apa. Sebab apa? Ilmu agama lengkap dah. Diajar oleh orang tua kita mula daripada umur 7 tahun sampai umur 15. Ini perjalanan agama yang sebenar. Tapi sayangnya di situ
terkadang ada juga orang tua yang tidak menyempurnakan tanggungjawab. Maka kita balik dalam keadaan teraba-raba agama. Maka di sini menjadi banyaklah, maknanya tergendala dalam agama kita. Pegangan tak mana, semayabang pun turut orang aja. Jadi agama jadi macam kepayahan. Tapi kalau ikut daripada garis yang asalnya, kalau Nabi kata murru bisab'in wadribu li asyri, suruh kepada kerjaan agama 7 tahun, tak ada masalah. Bila kurang didikan agama umur balik kita mula 15, banyaklah tuntutan agama yang kita tidak tunaikan. Semayang kadang-kadang semayang retek, dok retek. Kalau semayang sepenuh pun semayang bukan ikut ilmu, ikut pesen sendiri je. Itu semayang. Puasa cukup mudah lah. Puasa ni tak ada buat puasa ni. Puasa tak ada rukun qauli. Puasa tak ada rukun macam semayang. Puasa cukup mudah, tinggal makan. Mudah tinggal makan pun balik dah, tapi kadang-kadang tak puasa. Itu rukun Islam. Tinggal tak puasa. Puasa retek, tak retek. Umur menikah balik dah. Pengajian agama tak ada. Sebab apa? Tidak dididik dengan agama sebelum umur 15. Kita dah kejar dunia je. Sebenarnya kalau kita nak kejar ilmu dunia daripada umur 15, tak ada masalah. Tapi sebelum umur 15, sempurna didikan agama. Bila didikan agama tidak sempurna, penuh dengan didikan dunia semata-mata, amalan kita amalan yang tidak bermutu, setahun ke setahun sama je. Bila umur meningkat 30, 40, alhamdulillah, mari keinsafan, mari kesedaran. Bila kita Allah Ta'ala mencampurkan taufik hidayah, kesedaran kepada kita pun nak pilih jalan agama. Ini satulah pun dia nak pilih jalan agama dalam masalah kita ni, gelak gambar dalam bab agama. Gelak gambar dalam bab agama. Maka di sinilah kadang-kadang kita turut orang ni, turut jemaah ni, turut orang ni. Sebab apa? Hak tu hak molek hak ni hak sebenar. Kita kata hak ni hak sebenar. Kita nak hilang ke apa? Kita tak ada didikan agama, kita nak hilang ke apa? Satu. Kemudian kadang-kadang kita tak belajar terlebih dahulu, kita buat amal. Kita sudah tergendala agama daripada umur 15 sampai masa kita sedar. Semayang kita tinggal macam mana, puasa kita tinggal macam mana. Hak dulu pun mula daripada umur 15, lepas tu semayang 5 kali, dia tak tergendala kehidupan. Puasa cukup mudah, tak tergendala kehidupan. Dah kita tinggal, kita kena sempurnakan balik. Bukan semayang sampai ke 50 waktu sehari semalam, 5 waktu je sehari semalam. Tiba-tiba kita tak mau heran tu, dosa-dosa besar yang kita buat, tinggal semayang, tinggal puasa, kita tak mau heran, kita nak buat amal sunat tu, amal sunat ni, amal sunat tu, amal sunat ni. Buka dah kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali rahimahullah. Agama ada dua, ada kewajipan, ada hak sunat. Asas agama kewajipan. Nak cukup modal dalam agama, kewajipan. Nak selamat dalam agama, sempurnakan kewajipan. Kalau hak wajib tak sempurna, kita kata sebelum tu kita banyak meninggalkan kewajipan agama, kita tak sempurnakan balik. Kita nak berjalan ke hadapan tetapi tak mau menyempurnakan balik hak kita tinggal sebelum tu, mana kita tidak ada modal dalam agama, kita tidak selamat dalam agama. Sebab itu hak wajib sempurna, hak wajib, selamatlah kitanya, cukup modallah kitanya. Tak maulah selamat saja, tak maulah cukup modal saja, tak mau selamat saja. Lepas tu kita nak naik kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tak maulah cukup modal saja, kita nak keuntungan yang besar dalam agama, memperbanyakkan amal-amal sunat.
memperbanyakkan amal-amal sunat. Kalau kita dapat ketinggian dalam agama, kalau kita dapat untung yang besar dalam agama, tapi nak dapat ketinggian, selamat terlebih dahulu. Nak dapat untung besar, cukup modal terlebih dahulu. Apa dia? Sempurna segala tuntutan yang wajib. Yang paling besarnya ilmu, yang paling besarnya berkaitan dengan pegangan. Sempurna wajib, barulah. Sebab kita masuk bulan Ramadan, tuntutan kewajipan semayang sama, cuma yang ada tambahnya adalah kewajipan puasa. Itu ada tambahan. Tapi di bulan Ramadan pahala yang berganda. Nak semayang setakat 5 waktu je, bulan lain pun ada dah 5 waktu ni. Kita nak melipat kali ganda, tapi hak fardu tak ada. Walaupun bulan Ramadan tetap 5 waktu je hak wajibnya. Bulan lain 5 waktu wajib. Bulan Ramadan masa yang berganda tetap 5 waktu. Di Mekah hak berganda 1,000 pun kewajipan semayang tetap 5 waktu, tak berubah, tak bertambah. Maka peluang kita ni adalah memperbanyakkan amal-amal yang sunat di bulan Ramadan. Tapi kita masuk bulan Ramadan untuk mempertingkatkan amal kita, memperbanyakkan amal sunat, kita mesti selesai segala tuntutan yang wajib sebelum kita masuk bulan Ramadan. Kalau ada puasa yang dulu-dulu tinggal, kena sempurnakan balik, kena qada balik. Kalau masa dulu ada tinggal semayang, qadakan balik, sempurnakan balik. Itu kewajipan agama kita. Sebab selepas pegangan kita comel, selepas daripada semayang kita comel, pergi pada ilmu tasawuf. Sifat mahmudah yang pertama adalah taubat. Ingat baik, sifat mahmudah yang pertama adalah taubat. Kalau kita buka dalam kitab Minhajul Abidin, dia ada 7 tahap dalam Minhajul Abidin ini, perjalanan mengabdikan diri kepada Allah. Kita nak mengabdikan diri kepada Allah, ada perjalanan dia, ada peta dia, ada pelang dia. Peta pelang, tengok macam mana kitab Minhajul Abidin. Dia 7 peringkat dalam perjalanan mengabdikan diri kepada Allah. Yang pertamanya ilmu, yang keduanya taubat. Cukup ilmu agama, kita memperbetulkan pegangan, kita memperbetulkan semayang bang kita, kemudian banyak kesalahan yang lama, kita bertaubat. Ini kewajipan asas dalam agama. Taubat daripada kesalahan kita adalah wajib ijma' ulama. Tubu ilallahi taubatan nasuha, ayat Quran. Bertaubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat yang sebenar. Nabi bersabda, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi kulla yaumin mi'ata marrah. Nabi bersabda, bertaubatlah kamu kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah tiap hari 100 kali. Ini perintah agama, wajib ijma' ulama. Taubat adalah wajib. Dan sesuatu yang kita sebut tadi, tinggal semayang, tinggal puasa, sempurnakan dulu sebelum kita nak hadap bulan Ramadan. Barulah kita boleh memperbanyakkan amal-amal sunat dalam bulan Ramadan. Tapi macam mana kita nak bertaubat? Belajar pun tak. Sebab nak bertaubat kena ada ilmu. Sebab dalam Minhaj, sebelum pergi bertaubat, perkemah ilmu terlebih dahulu. Nak bertaubat, nak baiki pegangan, kena ada ilmu. Nak baiki semayang kena ada ilmu. Nak tahu berkaitan dengan sifat hati baik ke buruk, kena ada ilmu. Kau timbul buat taubat. Sebab tu Nabi bersabda, man la yutlibal ilm falaysa bita'i. Nabi bersabda, bagi mereka yang tidak menuntut ilmu agama, tidak dinamakan taubat. Tak taubat apa, 5 waktu dah sejik, bukan panggil taubat tu. Kau tu tak dapat nak pergi dah. Saya pun tak ada dah. Kalau nak pergi, baru dah ajak dah kita je. Dah urak dah. Kita pun malu dah nak pergi je. Malu ke cucu dah kita ni. Tu je. Bukan panggil taubat. Nak taubat asal kita kena ada ilmu. Kita nak tahu apa salah kita. Kita nak tahu apa rukun taubat, apa syarat taubat. Ini semua adalah ilmu fardu ain. Sifat mahmudah yang pertama, yang ada kita pernah bagi hati. Kita tasawuf. Barulah kita boleh menghadapi bulan yang penuh dengan kesucian. Sebab selagi kita bergelomang dengan dosa,
kita tidak bertaubat, masuk bulan suci, pergi tanah suci haram Mekah pun tidak dapat sebarang kelebihan pun kepada kita, tertipu je. Ada pula tertipu, puasa boleh tertipu, di Mekah boleh tertipu, semayang boleh tertipu, mari berjemaah boleh tertipu. Bukan dalam kitab Minhajul Abidin. Selepas selesai bab ilmu, yang pertama taubat, yang kedua, yang ketiga halangan, awaid dia panggil. Ada 4 halangan. Halangan manusia, halangan makhluk, halangan dunia, halangan syaitan, halangan nafsu. Dia ada 4 halangan. Cuba tengok dalam halangan syaitan, panjang dalam bab syaitan. Dia ada 2-3 bab berkaitan dengan tipu daya syaitan atas rupa ibadat, tipu daya syaitan atas rupa ketaatan, atas rupa kebajikan. Lepas tu kena belajar. Sebab kalau kita tak percaya, mana boleh kalau judi minaruk tu jelaslah makan di setan, tipu di setan. Mayang setan tipu juga, ngaji Quran setan tipu juga, puasa setan tipu, imam puasa setan tipu. Bukanlah kita benar. Terkadang syaitan sekat, terkadang syaitan berampak. Ngaji Quran, ngaji Quran. Ini ngaji Quran belajar dulu. Tak payah kau hak diri je. Ayah apa ngaji Quran? Malu ngaji Quran. Orang tahu kita tak pandai. Kita pun ngaji seorang kita. Ngaji Quran kalau tak betul, apa hukum? Makruh. Makruh. Haram. Dah haram bukan setan. Ngaji Quran bukan setan. Dah haram. Sama dengan semayang, sama juga baca Quran. Kalau baca Quran betul sekalipun, tak ada keikhlasan, nak menunjuk-nunjuk kepandaian, bahan setan juga. Sebab apa? Orang riak 4 neraka, dan neraka bukan setan, setan juga. Orang semayang sama juga. Kalau semayang tidak disertakan dengan ilmu, semayang disyarat, semayang dihukum. Kalau semayang syarat tak cukup, sah. Tak sah, dia tak sah, makruh je. Lalu rukun tak sempurna, tak sah, dia tak sah, makruh je, haram, dah susah, dia dah susah bukan setan. Atas rupa kebajikan. Jadi kita nak hadap bulan Ramadan, lepas tu dia ada persediaan, persiapan nak hadap bulan Ramadan, yang mana kemungkinan bulan Ramadan ni bulan terakhir kepada kita. Dia cerita kelebihan, tapi sayang kadang-kadang dia cerita kelebihan je. Apa jalan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan? Persiapan kita 11 bulan ni dah. Bukan bulan Ramadan mau nak kena sejik surat, bukan bulan Ramadan mau nak amal, bukan. Bulan Ramadan mempertikatkan amalan yang kita dah buat dah 11 bulan dulunya. Bulan Ramadan kita mempertikatkan amal mana? Amal sunat, amal wajib sama je. Tapi malam ni dia cakap begitulah, sebab ada ni ada semua. Kalau malam esok cakap begitu, terasa hati orang. Oh, dia kata kita dah tu bulan Ramadan baru mari. Orang 11 bulan kita buat kerja agama 11 bulan. Bulan Ramadan kita mempertikatkan lagi amal. Bukan bulan Ramadan je macam surah. Kalau cakap kita malam esok mana tu? Malam esok nak pujuk lah ke saya lain pula. Ni malam ni orang-orang kok memang ahli sejik surah dah cakap macam tu. Dia tengok juga lah. Kalau cakap macam tu malam esok, ustaz tu nak tambah orang dah kata kita tu. Baik kita daripada orang lahir bulan Ramadan pun nak isi surah. Kita bulan Ramadan juga isi surah. Tilik orang dah pakar dia. Bila dah pakar dia tak ada lah. Kita nak tilik orang lebih dari kita, tilik orang kurang dari kita. Kita bulan Ramadan yang sejik pun kenal dia buat sejik bulan Ramadan. Bulan nak kenal orang Ramadan ke tak Ramadan ke, kena je surah berat lagi. Kalau ditilik pada orang tak berat daripada dia. Sebab tadi kita nak memperbanyakkan amal sunnah di bulan Ramadan.
Maknanya kita mesti menyempurnakan segala tuntutan yang wajib sebelum kita masuk bulan Ramadan. Manfaat tadilah taubah. Kita membersihkan diri kita, kita menyucikan diri kita. Kalau kita dalam empat dunia, banyak peraturan dia, banyak undang-undang dia, banyak prasyarat dia baru boleh berjaya. Dalam agama kita pakai tu dan gitu je. Oh, dalam empat dunia lalu kita je. Dalam empat dunia kita kena betul-betul ada ilmu, tidak boleh ada kepura-puraan. Dalam agama sama betul lagi Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Tak salah lagak lah. Jadi macam budaya, adat, tradisi tahunan. Jadi macam tradisi tahunan. Tetapi kadang-kadang pelik juga. Belajar fardu ain. Belajar fardu ain. Ibadat bulan Ramadan ni kalau dari isyak ke sekitar atau asar dah. Bulan Ramadan ada sembahyang sunat yang hanya ada bulan Ramadan, tarawih. Tarawih sunat. Tarawih itu sendiri dengan rawatib hak tiap-tiap mengiringi fardu kita tu lebih rawatib lagi dari tarawih. Dengan duha kita hak hari-hari lebih duha lagi daripada tarawih. Tarawih semua kita maklum sunat lepas isyak. Belajar fardu ain lepas maghrib. Kita sama lepas maghrib lepas isyak. Warna gamuk kita buat kelas fardu ain lepas isyak. Kita mahu ustaz kita dah ngantuk. Kita waktu tak boleh tidur lewat-lewat, waktu tersandok. Tidur awal. Kalau buat kelas lepas isyak lah. Tak sanggup nak pagi tu. Belajar fardu ain. Kata belajar fardu ain satu, duk congok je. Duk congok, ngantuk tidur. Lengah benda ni belunjuk. Lengok sandal sambil negeri mudah je belajar. Semai terawih lepas isyak, bangun duduk sunat dia hukum. Kalau lepas isyak siang hari lapar pula puasa Ramadan. Tapi mari mana semangat terawih tok sunat, tapi di masa sama tak ada semangat kita wajib fardu ain. Mari mana semangat sungguh kita tok sunat tadi. Memang kita naklah semangat sunat ni, tapi kenapa kita orang yang sama semangat wajib tak ada? Ngajar orang nak pakai buat je. Semua tahu belajar tentang sunat, belajar fardu ain. Dalam sekali ilmu akidah. Tak jelah. Ini bukan malam esok, ni malam takut. Kita ambil pengajaran. Sesuai tak kau orang. Malam esok mana ustaz kata malam ni tak dah. Mari dah tujuh. Mana ustaz kata malam jangan tujuh gitu. Dia mari alhamdulillah. Kita epek dengan dia, kita pujuk dia, kita buat baik dengan dia. Mudah-mudahan habis Ramadan dia lekat sikit surat. Apa mana orang yang mari bulan Ramadan akhirnya lekat. Silap segaya dia kalau kita pun ada takut ni. Sebelum Ramadan tak nitah lagi surat, lepas tu mari Ramadan nitah lagi surat, lepas tu lekat sama semua. Mudah-mudahan gitu lah bagi bulan Ramadan. Habis nak beranak, mari bulan Ramadan, habis nak beranak. Dia belajar fardu ain. Tak tahu dah. Tak. Takkan dah tahu hukum tau. Belajar apa hukum, tarawih apa hukum. Dia tak tahu bulan Ramadan je. Itulah bulan Ramadan je. Tapi kita nak ajak bulan Ramadan. Persediaan kita tu. Persediaan kita 11 bulan sebelum Ramadan lah persediaan kita ni. Belajar. Lepas kita belajar, kita jumpalah kesilapan kita. Jumpa kesilapan kita, kita pun bertaubat. Kita menyucikan diri, membersihkan diri kita daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Maka kita pun hadap bulan Ramadan yang penuh dengan kesucian, yang penuh dengan keberkatan. Oh, betul. Sebab dosa-dosa yang kita lakukan
Dosa-dosa besar contohnya meninggalkan sembahyang, meninggalkan puasa. Dosa-dosa kita dengan sama-sama kita, dosa-dosa kita dengan anak Adam tidak lepas dengan puasa, tidak lepas dengan Ramadan. Bukan dengan Ramadan, dengan Haji Mabrur Mekah tu pun tak lepas. Yang baik. Tadi kita kata agama mudah je. Sembahyang jangan tinggal sembahyang, ikut ilmu. Puasa jangan tinggal puasa, ikut ilmu. Pegangan waktu tu telah pegangan tu asal, itu usuluddin. Sebab kata nak agama mesti usuluddin dulu. Kemudian hak haram-haram ni riba ke, curi, merokok ke, minarok, berzina ke, hak tu tak sah. Hak tu dosa besarnya, tak banyak dosa besar. Itu je agama kita. Tapi lala kita sembahyang kita tinggal, puasa kita tinggal. Lepas tu taubat ke tak? Nak taubat macam mana? Kita belajar ilmu dia, ilmu dalam bab tentang rukun taubat. Hak tu kisah lama Ustaz. Kita pandang ke hadapan macam mana tu. Itu asas agama daripada umur 15. Kena cukup tu. Sembahyang puasa kena cukup. Tak tinggal kena bertaubat lah. Berapa rukun taubat? Kena belajar lah. Astagfirullah saja tak padam. Astagfirullah bukan rukun taubat. Ada rukun taubat astagfirullah. Astagfirullah zikir taubat yang disunatkan kita perbanyak. Astagfirullah zikir taubat yang disunatkan kita perbanyak. Taubat adalah wajib. Kalau astagfirullah tu rukun taubat, pastilah astagfirullah pun wajib juga. Taubat wajib, rukun sah wajib. Dan istighfar wajib ke? Tak. Mana bukan rukun taubat. Kita hutang-hutang lama kita dah herat, masuk Ramadan, nak main terawih. Nak memperbanyakkan amal sunnah, main terawih ni main sunnah. Dah sembahyang wajib. Sesahabi tak? Dalam bab taubat dan kitab Minhajul Abidin, tidak bertaubat dari dosa-dosa yang besar. Kita melakukan amal-amal yang sunat, amal sunat dah ni. Puasa Ramadan tu lain tu amal wajib. Kita melakukan amal-amal sunat dalam keadaan kita tidak menyempurnakan kewajipan taubat, amal sunat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lelah saja. Imam Ghazali buat perumpamaan. Tuan hutang tidak akan terima hadiah. Itu perumpamaan. Tuan hutang tidak akan terima hadiah. Perumpamaan je ni. Kita berhutang dengan orang, kita sudah ada kemampuan, senang dah kitanya. Hak janji masa tu lama dah. Tapi hak kita berasa sayang nak bayar. Kita berasa bayar hutang ni duit-duit kat orang. Bukan pulang duit orang. Kalau kita ingat bayar hutang ni pulang duit orang, tak sayang. Kita berasa duit kita kat orang, tak sayang Lalu kita kerja kat orang duit pun sayang. Bayar hutang ni duit kita kat orang ke kita pulang balik duit orang ada kita? Pulang balik. Kita ambil duit dia itu ketika kita terdesak. Kalau 1,000 pun besar nilai tu orang terdesak. 1,000 besar ni sekarang ni senang dah. Senang dia bayar tak bayar 1,000. 1,000 masa susah hari tu dengan 1,000 masa senang ni sama nilai? Tak sama. Masa senang 1,000 tu barang je. Tapi masa susah hari tu dia tolong kita 1,000 tu Allah hujung no kita je. Tapi berasa macam duit orang juga tak bayar. Takutlah kawan jadi marah kita dah kita senang dah ni. Kita buat baik dengan dia, hutang tak bayar, kita gatal buah-buahan ke dia, kita gatal kuih nak buka puasa ke dia, anggar-anggar tak arah kita je. Dia timah dia kita. Biarlah hutang tak payah dah, boleh makan for free tak apa dah gitu. Kalau gitu royak lah, senang kau berhutang kita tak payah bayar. Atas dia je. Mau dia orang buat kerja gitu, bayar hutang hak wajib dulu. Lepas tu kita nak kenang jasa ditolong kita masa susah, kita buat baik kat dia pula. Wih hadiah-hadiah hak sunat pula. Itu cara dia. Ni hutang nak bayar wih hadiah. Siapa nak terima malu dia orang. Sama juga dalam bab agama. Kita dengan Allah Taala, hak wajib kita nak selesaikan, lepas tu nak rapat dengan Tuhan, buat amal sunat.
Tuan terima. Itu bab semayang. Jumung pula semayang dengan terawih. Lepas tu bab puasa. Puasa lama-lama dulu. Ini cerita hak ada, hak sulah lah. Kalau hak bersih semua daripada umur budak tak je tinggal puasa tu alhamdulillah. Ni cerita orang hak kadang-kadang lah dulu-dulu tinggal puasa. Ditinggal puasa masa bulan Ramadan, bukan orang puan haid. Tu dia memang pasal di samudra di qada kemudian. Bau puan tak ada lagi lah. Bau puan ni biasa puasa 2 bulan Ramadan. Orang lelaki bila ditinggal puasa dengan sengaja, saja-saja sai jam hari tu. Masa budak, ni bukan masa budak ni, masa balik dah, hari budak balik. Panggil apa? Dewasa, remaja, 15 remaja lah, balik remaja. Ditinggal puasa Ramadan, diqada. Diqada. Oh lebam no, masa orang puasa dia tipu, dia poten takkan masa orang makan belaka dia nak puasa. Susah hidup puasa. Meninggalkan puasa dengan sengaja dosa besar. Sehingga kan hak sehari tinggal dengan sengaja tu, kalau dia qada sepanjang hayat dia pun banyak takut lagi sehari. Ditinggal puasa dengan sengaja sehari je, lepas tu dia pun mari nyesal, dia sepanjang hayat dia puasa sunat, banyak takut sehari. Besarnya kewajipan puasa Ramadan. Dia tinggal mudah-mudah. Lepas tu qada pun dah. Pala kau tahu. Bila nak qada? Umur 40 detik insaf. Qada dak heran ke qada puasa. Tidak heran qada puasa. Sebab tu tidak tahu pun berkaitan dengan taubat. Sebab apa? Tak ngaji fardu ain. Apa tak ngaji ilmu agama. Juga lebah macam dia, lebah buat ibadat sunat. Puasa hak ditinggal tu rasa tak heran. Macam mana hitamnya orang seumpama ni, kalau tuan tunjuk hitam dosa meninggalkan puasa dengan sengaja. Belum cerita lagi hitam dosa meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Belum cerita lagi dosa-dosa yang lain yang kita lakukan. Waktu hitam kita nak masuk Ramadan ni, kita nak dapat kelebihan. Insahlah kita pun qada dah ni. Puasa lama-lama tu. Dia kena bayar pula. Bayarlah kau tahu. Kalau nak tahu ni tanya orang puan lah, orang puan dia boleh tahu. Orang puan dia kadang-kadang dia juga orang puan macam ni. Dia qada haid ni rapat dengan Syaban juga dia qada haid. Dia qada haid Syaban. Kalau ikut hari tu sempatlah dia qada haid ni 5-7 hari je. Tapi di hujung Syaban mari haid pula dah. Hutang tak ada habis bayar. Sehari tergendala, 2 hari tergendala. Cuba tanya orang puan. Kalau dia tergendala sehari, dia tergendala 2 hari, dia kena buat wala. Sehari 2 hari tu memang dia kotor sebulan tau. Kau orang puan pakai beng gitu je. Pakai beng, tukis tahun lepas. Tahun ni ada hutang pula ni, puasa Ramadan ni. Pakai halal gitu. Dia kotor saja dah. Dia bayar beras cukup sehari. Sebab apa? Lakuh kesalahan. Tak kali. Tapi kalau orang lelaki yang tinggal puasa potong 10 hari, 10 hari sebulan, kalau tidak qada tu kepala kau tahu mana ki kalau kau tahu. Bagi video juga lakuh tahu puasa yang tertinggal. Kalau gitu berat tak berat. Tapi bawa video nak kata tu berat dia bayar. Berat dia nak qada sehari-hari. Sebab orang haid ni dia boleh pilih. Dia nak qada Isnin, dia nak qada Khamis. Dia tak ada salah ke apa. Tapi bagi orang tinggal puasa dengan sengaja, dia tak dipilih gitu. Lepas tu dia kena qada hari-hari. Melainkan waktu hari 5 hari haram puasa tu. 2 hari raya, 3 hari tasyrik. Lepas tu je dia puasa. Kalau hari-hari. Sebab apa? Taubat lagi segera. Dan orang puan ni boleh qada Isnin Khamis, dia tak ada salah.
Dia tinggal pun tak ada salah apa. Kita dah besar. Kena hari-hari. Tapi pilih-pilih. Lepas tu Allah kata nikih lah pula. Bayar macam mana? Itu semua ilmu belakang. Tapi saya dengar dalam TV pertanyaan berkaitan dengan puasa. Dan TV pertanyaan berkaitan dengan puasa ni tahun lepas lah kita dengar ni. Banyak soalan tanya bab hutang. Banyak soalan tanya bab hutang. Ada satu soalan tu. Tapi ni ceritaannya cerita anak. Anak dia cerita, ayah dia mula puasa umur 50. Allah. Umur 50 baru puasa. Tapi kampung kita umur 50 dah puasa lagi pun belanan. Bercucu dah puasa. Tahu mana? Dia ada satu kedai. Kedai buka kat belakang. Bukan budak, bukan remaja pergi beli. Orang bercucu dah pergi beli. Kedai walaupun kedai belakang, tapi bukan kata belakang kedai tu hutan. Jalan kiri kanan ada jalan. Belakang kedai tapi tetap pergi jalan. Orang lalu jalan tu nampak orang masuk ke belakang tu beli. Tak ada malu gapo-gapo, bercucu dah. Dia beli belakang. Bercucu dah. Ni cerita umur 50. Dia bertaubat mula puasa. Bertaubat mula puasa. Dia kalau kira-kira lah 50 dengan umur 15 berapa tahun? 35 tahun. 35 tahun kali 30 hari. 35 tahun kali 30 hari. Berapa hari dia terhutang? 1000 hari kita kata, buku kata kasar. 1000 hari. Qada mati. Hutang tak ada habis bayar. Kita katalah dia qada dah lah 100 hari, 200 hari. Tinggal 800 hari lagi. Lepas anak dia pun tanyalah, macam mana anak nak buat ni? Ada lagi balance hak hutang tak bayar kan? Tapi jawapan tu jawapan yang agak menyedihkan lah. Dia jawab, mana? Dia kata, tu hadiah. Kalau dia tinggal puasa sengaja sekelek, dia punya hal lah. Kita nak cari buat ke apa? Dia jawab gitu je. Mudah dia jawab. Kita katalah ada hutang 800 hari. 800 hari, 800 cukup. Kita kira hari ni, hak daripada umur 15 sampai umur 50, 8 tahun tidak kira tu. Umur 16 sampai umur 50, 8 tahun tidak kira tu. Umur 17 sampai 50 tahun. Tak tahu. Umur 15 ditinggal, umur 50 baru dia kotor. Umur 16 ditinggal sebulan, umur 50 baru kotor. Patut. 16, 17, 18, 19, 20. Tak tahu lakon apa tahu lakon. Tu tak cerita lagi tu, cerita hak pokok dia. Jadi pun hak jawab tu dia kata hadiah lah. Jadi tinggal puasa mudah-mudah sangat hadiah. Bukan hadiah. Ini berkewajipan kepada anak jikalau ayah tu mati ada harta peninggalan. Ayah tu mati ada tarekah dia panggil. Ada harta peninggalan. Bila ayah mati ada harta peninggalan, wajib disempurnakan hutang agama, wajib disempurnakan hutang dengan orang. Ada balance boleh namakan pusaka, bukan pusaka lalu. Jangan mudah-mudah gitu. Hutang agama contoh tak ada. Hutang puasa, hutang agama contoh dia lagi Mekah lagi, dia ada kemampuan hutang lagi. Kena tarik atau duit untuk upah haji, wajib tu bukan sunat-sunat. Kalau ada hutang orang, payah hutang orang biasa besar dulu. Ada baki boleh namakan pusaka. Sekali hutang tadi ni hutang puasa, hutang agama. Maknanya anak wajib kena keluar daripada harta peninggalan si mati. Wajib. Itu bukan pusaka, itu milik agama. Itu milik fakir miskin. Fidyah puasa hanya fakir miskin. Kita macam zakat. Zakat ada 8 asnaf. Fidyah puasa hanya fakir miskin. Mana harta peninggalan ayah kita bukan pusaka tapi milik fakir miskin. Tiba dia jawab hadiah. Lepas tu hadiah kita bagi adik-adik duit milik fakir miskin. Orang-orang jawab gitu. Kok lakar tahun tu tak tu boleh bincang lakar tahun. Tapi lakar tahun tu sebenar-benarnya seterela. Dah seterela lah dah. Orang 50 baru puasa.
Tapi kalau kau tahu ni, kalau agak butuh, kita cerita. Waktu cerita belakang lah tu. Tapi mana kalau mazhab Syafi'i kita lah kau tahu. Kena kira. Tiap-tiap tahun ni lakuk. Memang satu elas. Itu hak agama. Kalau anak buka tengok buku Allah utamanya, anak kata kita lama dah berangan, ayah ni mati, kita nak beli tu, nak beli ni. Masa dia hidup berku, pada mati ni kita nak beli warna agak. Kita bayar waktu cupok, mana biar kita, kita ada badik tu senyap, dah tahu ni. Mana dia makam milik fakir miskin. Bayangkan, bukan makam milik orang kaya. Kalau kita rapah orang kaya, dosa kedah, dosa besar. Kalau kau kaya pun, ini rapah hak pakai miskin. Bayangkan, rapah orang kaya pun dosa besar, rapah hak pakai miskin. Bukan lagi. Sebab apa ni? Sebab si mati tadi tidak menyempurnakan kewajipan agama, tak ada daripada Allah yang belah. Kalau dia tuan dia sedar pada 50, dia kena sempurnakan secepat mungkin. Hutanglah ke tahun sempurna hidup ni. Yang kata sayang. Sebab apa? Itu kewajipan agama. Sayang daripada kewajipan agama, harta benda kita akan dibelenggu dengan api neraka di akhirat ini. Kalau sayang daripada kewajipan, sayang daripada fidyah puasa, sayang daripada zakat, itu hak kewajipan, akan dibelenggu dengan api neraka di akhirat. Sempurna awal. Dah mati anak kita main sayang kita mak senyap sudah lah. Tapi kita tak apa sedap lah. Kita sedap je ni cerita ni boleh kelebihan Ramadan, cerita kelebihan Ramadan semuanya bersumberkan hadis Nabi SAW, bukan cerita kosong. Tapi kita tak cerita apa syarat-syarat untuk dapat kelebihan. Waktu salah kita ni. Jadi bila dengar kelebihan semata-mata, kita akan rasa macam kita dah boleh. Pada hakikatnya cukup syarat untuk dapat kelebihan, cukup syarat untuk dapat hadiah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata tak boleh cerita kelebihan, tapi di masa sama kita mesti menekan berkaitan dengan syarat-syarat dia. Nak tahu syarat-syarat dia ni, kena tekan berkaitan dengan majlis ilmu. Kita kena sepanjang masa menghadiri majlis ilmu, sepanjang masa. Kita bukan sepanjang masa bergarik sekali je. Sepanjang masa pun sebenarnya garik sekali sehari je. Makanan rohani garik sekali sehari. Makanan tubuh kita hok jadi makanan ulat tu berapa kali sehari? Tu sekali sehari. Kalau sekali seminggu, wah nago. Kalau makan makanan jasmani, kita makan sekali seminggu. Jadi kita nak pastikan syarat cukup, kena kembali pada ilmu. Kembali pada, tak ada jalan lain. Mana kalau orang mari bulan Ramadan ni baru nikah, mana kita kena pujuk dia supaya belajar. Allah mari ngaji sekali sehari. Gendala hidup, gendala kerjaan, gendala. Tak ada gendala apa pun. Duduk rumah saja je garik ni. Tak ada orang tidur pagi garik. Ada tidur pagi garik? Tak ada. Mari belajar dia congok je. Dia congok pula bukan belajar ni ada peperiksaan ke, ada tanya, nak tanya orang ni, jawab dia kata. Malunya kita tuju kita. Tak ada. Terusnya hanggu. Baru dengar sekali pun kita hanggu. Memang kita getih dah pun kita hanggu. Oh dah tahu lah kita. Ada mana-mana ke apa. Ayo congok je. Kena mari tu kita pujuk, kita dakwah dia, kita cerita ke dia. Maknanya kita ni malam-malam ni ada kelas, kita mesti marilah belajar. Tapi pujuklah ni ada koneng pula. Ni mari bulan Ramadan saja belajar dok. Out. Kosong. Jadi dia. Mana di samping cerita kelebihan, cerita bersyarat untuk dapat kelebihan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertahun-tahun dah hadap bulan Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan kita hadap lepas dan Ramadan akan datang
kita termasuk dalam golongan mereka yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat hadiah anugerah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma 'allimna ilma at-tamin wa fahimna masabiqin warzuqna rizqat talibin. Allahumma zidna ilma kunna bisalihin. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.